Islam yang dinyatakan itu adalah dinullah, di mana nas-nas dan keterangannya yang masih ada dan dijamin tidak boleh dipinda dan diubah. Ialah yang diwahyukan kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala sunnahnya yang diriwayatkan oleh para ulama yang adil dengan cara yang amat teliti. Kita tidak menafikan adanya saki-baki peninggalan Rasul-Rasul yang dahulu, tetapi telah bercampur aduk dengan penyelewengan yang berlaku, dan iman dan ianya hendaklah ditapis dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di samping ajarannya lebih khusus kepada kaum, masa dan tempat yang berlainan dengan perkembangan dunia akhir zaman ini. Setelah kita menyedari bahawa hanya satu agama sahaja yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bermula dengan nabi yang pertama dan manusia yang pertama, Adam alaihi salam, sehinggalah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup kerasulan dan kenabian, wahyu. Tidak ada lagi rasul dan nabi dan wahyu yang diturunkan selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya satu din, iaitulah agama yang dinamakan Islam. Dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang berpegang, yang menuntut, yang mencari lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Adakah mereka itu mahu lain daripada din Allah, padahal Islam seluruh yang ada di langit, di bumi, sama ada secara taat ataupun secara paksa undang-undang tabi'i yang tak boleh lari daripadanya. Itu menunjukkan bahawa Islam adalah agama seluruh langit dan bumi, agama nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun sudah berlalu masa yang panjang, kita tak tahu sejuta tahun ke, 1000 tahun ke, tak tahu, terlalu lama. Namun ajarannya dipelihara di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab penutup. Di dalamnya dinyatakan dasar yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dasarnya sama, walaupun di sana ada syariat yang berbeza. Kerana berbezanya masa, berbezanya kaum, berbezanya tempat dan keadaan yang berubah, yang tidak sama di antara satu zaman dengan zaman yang lain. Syariatnya berubah, tetapi dasarnya tidak berubah. Khususnya beriman kepada Allah, hari akhirat,
adanya dosa dan pahala. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dasar yang umum. Menegakkan yang adil. Menentang yang zalim. Ini sama di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kitab-kitab agama lain sudah dipindah dan diubah. Sudah bercelaru. Adapun Al-Quranul Karim dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, iaitulah Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Allah Ta'ala memelihara Al-Quran sehingga hari kiamat. Tak boleh dipindah dan diubah. Kalau ada orang cuba nak pindah, nak ubah, tak mampu. Didedahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh melawan mukjizat ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Manusia tidak mampu memindah dan mengubahnya. Ia ini dijelaskan oleh sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para ulama yang adil. Makna ulama yang adil di sini ialah ulama yang mendalami dalam ilmu Islam. Mendalami dalam ilmu Islam. Ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ilmu Al-Quran, ilmu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beramal dengan ilmunya, yang tidak takut malaikat kepada Allah, tak takut pada raja-raja yang zalim, kerajaan yang zalim. Mereka adalah warasatul anbiya, waris nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun di sana ada ulama-ulama yang jahat, ulama usul yang ikut raja-raja yang zalim, kerajaan yang zalim, terpengaruh dengannya, macam padri-padri zaman dulu. Namun di sana ada ulama-ulama yang menjadi waris nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak takut pada penjara, tak takut tali gantung, tak takut pada ugutan. Mereka terus berpegang dengan kitab Allah dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara adil. Akan ada ulama-ulama ini. Walaupun ada cuba nak seleweng, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ulama menapis, di sana ada hadis-hadis yang sahih. Yang sahih lagi mutawatir, yang diriwayatkan oleh ramai. Hadis-hadis yang sahih, yang ahad. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang direka-reka oleh orang. Ulama-ulama yang jahat mereka hadis-hadis. Mereka sendiri mengatakan ini Rasulullah bersabda. Padahal Rasulullah tak bersabda. Dia didahkan oleh ulama di dalam kitab-kitab yang panjang. Bahkan dikumpulkan hadis-hadis yang bohong ini. Hadis yang palsu. Yang bercampur aduk. Bukan sahaja yang maknanya jahat, termasuk yang maknanya baik. Maknanya baik, tak salah. Tapi dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak kata. Tak kata. Itu juga diriwayatkan oleh para ulama. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Nabi kata, bukan Nabi kata, orang lain kata. Termasuk dalam kata hadis Nabi juga. Banyak hadis-hadisnya ditapis oleh para ulama. Di sinilah apabila pendakwah-pendakwah Islam dan tentera Islam masuk ke seluruh pelosok dunia, bertemu dengan padri-padri, bertemu dengan penganut-penganut agama yang jauh, yang memelihara agama nabi-nabi zaman dahulu. Mereka pelihara. Bila bertemu dengan Islam, mereka terus masuk Islam dengan mudah sahaja. Di antaranya, sebagai satu contoh, ialah bangsa Bosnia yang duduk di tengah-tengah benua Eropah, yang menganut agama Kristian Ortodoks. Bersama dengan mereka kaum Serb, kaum Kroat,
yang menganut agama Kristian. Di antaranya Ortodok, Katolik, macam-macam ajaran Kristian. Tetapi sudah menyeleweng. Kaum Bosnia ini menganut ajaran Kristian. Bogomel nama mazhabnya. Tidak makan babi. Tidak makan bangkai. Dan mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah Rasulullah dan hambanya, bukan anak Allah. Berpegang dengan agama yang asal. Apabila pendakwah-pendakwah dan tentera Turki masuk di Bosnia, mereka melihat orang Islam tak makan babi, tak makan bangkai, sama dengan mereka. Dan mereka tanya berkenaan dengan Islam, serupa dengan agama mereka. Cuma Nabi saya mereka tak tahu. Sudah zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum Bosnia masuk Islam. Ini terkenal dalam sejarah. Padri-padri yang menyembunyikan diri daripada raja-raja yang zalim di zamannya, membawa agama. Bila bertemu dengan Islam, terus masuk Islam. Menunjukkan bahawa agama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dipelihara asasnya sama dengan Islam, maka mudah saja masuk Islam. Ada pun agama katanya agama Nabi Isa, tapi ke darah babi. Makan babi. Mana Nabi Isa kata boleh makan babi? Semayang pula pakai biola, bukan semayang pakai rokok sujud. Ini sudah diubah, sudah menyeleweng. Puak-puak yang menyeleweng daripada ajaran Rasul terus sesat. Mereka yang memelihara ajaran Rasul ini masuk Islam dengan mudah. Bahkan ada kalangan mereka yang menyebut kalimah Allah, menyebut kalimah Allah, sebut Allah juga. Dia kafir, sebut Allah. Di sinilah maka Quran mengatakan wa ta'amu ahlil kitab wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan ahli kitab halal pada kamu. Sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Kristian, kita boleh makan. Kerana kalangan mereka menyebut nama Allah. Bila sembelih, sebut nama Allah. Dia kafir lagi, boleh makan sembelihan dia. Mazhab apa? Quran. Quran mengatakan. Bila Quran mengatakan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua mazhab dalam Islam mesti kena ikut bila Quran kata begitu. Tak ada beza di kalangan mazhab. Cuma kita dah nak dengar. Pasal apa? Tak ngaji sabar di situ. Tak belajar sabar di situ. Di sinilah orang kafir. Ada kalangan mereka yang menyebut kalimah Allah. Kita buat undang-undang. Orang kafir tak benar sebut kalimah Allah. Di Sabah Sarawak boleh, di Semenanjung tak boleh. Jadi bercelaru habis. Ini kerana tak erti. Termasuk yang tak erti terikut-ikut. Bila Suhail bin Ammar, pemimpin jahiliyah yang memeteraikan perjanjian Hudaybiyah, Nabi kata tulis, wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Ammar, kami tak pernah dengar bismillahirrahmanirrahim. Kami tak setuju. Kami setuju tulis bismikallahumma. Sebut Allah saja. Bismikallahumma. Nabi kata tulis hak dia nak. Bismikallahumma. Nabi tak lepas dia. Orang kafir sebut kalimah Allah, tulis bismikallahumma. Tulis. Orang kafir minta. Tulis hak dia nak. Nabi tak apa. Mu tak boleh sebut kalimah Allah. Nabi tak kata begitu. Oleh kerana memang kita terlalu sayang dengan kalimah Allah ni. Sayang sangat. Tapi tak tahu nak jaga bagaimana tempat dan kedudukannya. Ini kena faham. Jangan ikut puak-puak yang selalu yang tak faham. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Baru boleh masuk Islam. Dah mun kafir tak boleh sebut kalimah Allah. Nak kata mana? Dia kafir lagi. Nak masuk Islam macam mana? Senyap begitulah.
Sebut kalimah Allah tak boleh lagi sebab dia kafir. Macam mana? Kena sebut kalimah Allah dulu, baru jadi masuk Islam. Ini kita kena faham. Di sini menunjukkan bahawa di sana ada persamaan di antara ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hukum-hukum saja yang berubah. Kerana terlalu lama menyeleweng, terikut-ikut dengan kesesatan dan jahiliah. Tapi asalnya ada sama. Menunjukkan bahawa Islam adalah agama Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berhubung dengan umat yang dahulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Surah Al-Imran. Dan artinya, dan ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka melemparkan janji itu ke belakang mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Ayat ini mendedahkan padri-padri Kristian mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut-pengikut mereka di zaman dulu, di zaman nabi-nabi masih hidup, berjanji untuk menyatakan kepada manusia berkenaan dengan zahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya mereka sembunyikan perjanjian itu. Di antara sebabnya, kalau orang Yahudi, kerana Tuhan lantik orang Arab jadi Nabi, tak latih orang Yahudi. Kerana semangat kebangsaan kuat belah lalu. Kuat belah lalu semangat kebangsaan. Siapa lawan Tuhan? Tuhan lantik kaum lain jadi rasul, tak boleh terima. Ini orang Yahudi. Menunjukkan bahawa semangat kebangsaan ni, kalau lebih pada agama, jadi penuh gana. Firman Allah Ta'ala, لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Surah Al-Ma'idah. Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah dilakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 63. Ayat ini mendedahkan padri-padri dan pendeta-pendeta sudah mengubah agama-agama mereka, sehingga tak larang benda yang haram yang dibuat oleh penganut-penganut agama mereka. Walaupun kalangan ulama-ulama ini tak buat yang haram, dia tak buat, tapi pengikut-pengikut dia buat, dia tak larang, dia tak cegah. Senyap tengok benda yang bercanggah dengan agama, senyap. Pasal apa? Malah nak cara. Malah nak cara. Kalau malah nak cara, mu jadi orang bodoh lah, jadi orang cerdik. Kerana Tuhan beri mu jadi cerdik, ada ilmu. Bila mu ada ilmu, kena amallah ilmu. Di antaranya, bila tengok benda yang tak betul, kena tegur. Kalau ada ilmu, tengok benda yang salah, tak tegur. Pasal apa? Pasal macam beruk. Beruk ada telur dalam mulut. Tak ganga lah. Tak kekeh orang. Pasal apa telur ada dalam mulut? Sayang ke telur. Sayang ke telur ada dalam mulut. Tak cakap. Sebab ada benda dalam mulut. Atau mengenai malah nak cara, jadi punah. Gosok. Ini perangai ulama-ulama Bani Israel. Ar-Rabbaniyun, Al-Ahbar. Ar-Rabbaniyun, orang-orang yang kuat ibadat. Kuat ibadat siapa pucat muka, ibadat untuk dia seorang.
Bila tengok kemungkaran yang berlaku, umat yang tak betul dah daripada agama, senyap. Pasal apa? Bawa diri kita sudahlah. Pasal cara kau orang. Orang-orang kita. Kalau kita ada ilmu, tak boleh. Umpamanya, kita pandai berenang. Tengok orang lemah air. Kena tolonglah dia. Ini lemah dalam perkara agama, masuk neraka. Lagi kena tolong orang. Ini tak tolong orang. Tak tolong selamatkan orang. Kenapa? Tak mau susah. Maka Tuhan laknat mereka. Disebut mereka ni adalah syaitan-syaitan bisu. Syaitan je ni, syaitan bisu. Kuat agama, tapi syaitan. Pasal apa bisu? Tidak mencegah kemungkaran yang berlaku. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhban, la ya'kuluna amwalan nas bil batil, wa yasudduna an sabilillah. Surah At-Taubah, ayat 34. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim, Yahudi dan rahib Nasrani, memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ulama-ulama yang makan kedarah, tak mau bercakap. Ini harta haram yang dimakan. Harta haram. Riswah dalam perkara agama. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kemungkaran berlaku di hadapan mata, diam. Makan harta haram. Menghalang orang daripada jalan Allah. Dari ayat-ayat itu, ayat-ayat di atas, jelaslah pada kita betapa tidak amanahnya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, dan perlu dibuat pembetulan dan penapisan. Wallahu alam.